大家好，小龙少德是曼，很高兴又跟大家在线的礼拜会面，senang bertemu kembali di dalam ibadah online ini。我们不住的要学习从神而来的话，那么 belajar dari firman Tuhan， 让我们真正的能够去遵行神的道。kita mau juga terus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan， 让我们作为家长或孩子们要学习从神而来的话。Kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak mau belajar dari firman Tuhan yang katakan， 像从箴言6章20节23节告诉我们， seperti di dalam Amsal 6 ayat 20 dan 23， 要我们孩子们来谨守父母的诫命。Anak-anak harus mendengar, memperkatakan kata-kata yang orang tua perintahkan dan ingatkan， 同时不可离弃父母的法则dan juga tidak melupakan, tidak sia-siakan tentang ajaran orang tua， 因为诫命是灯，法则是光。Karena perintah itu pelita dan ajaran itu adalah cahaya。要我们真正的作为家长的，也是要常常被提醒，甚至常常被管教。Dan juga orang tua juga senantiasa mau diingatkan dan juga bahkan diajar， 要我们真正的天天活出耶稣基督的生命。Kita mau terus menghidupi kehidupan Kristus， 要真正的去遵行神的道， dan juga hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan。 同时别忘了我们弟兄姐妹们，我们下周10月份的第一周有圣餐， dan jangan lupa kita minggu depan di awal bulan Oktober minggu pertama ini kita ada perjamuan kudus。 好，我们弟兄姐妹们，我们放下一切其他的事物，我们要来到上帝的宝座间。Mari setiap kita lepaskan hal-hal yang lainnya untuk kita berfokus datang di hadapan Tuhan。 之前我们要做一个祷告， Mari setiap kita akan berdoa， fokus berdoa。 我们亲爱的父神，我们感谢你，因为你是我们力量的源头，你是我们生命中的泉源，将把我们所面对的一切事物，我们完全交托在主耶稣基督的手中，将把每一个弟兄姐妹们能够真正的专心聆听你的话，将把一切他们面对的一切事物完全交托在主耶稣基督的手里，将把一切重担也卸下在主耶稣基督的脚前。我们将祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿们。我们欢迎你的造访，
成为主你荣耀同在的居所，就好像当年云彩怎么样充满摩西的帐幕一样，我们的心也渴望你的同在。圣灵，求你如风吹来，让我们感受到你的真实，如火降临，让我们经历到你的大能，好叫世人知道你果然就在我们中间。如云彩充满，如火焰燃烧，神的光彩照亮黑暗，后来的荣耀必带我显现你，遍及全地震动万国，闪开那神的荣耀降临这地，我们渴望你的同在，闪开那神的荣耀充满圣殿，我们敬爱你在荣耀之中，闪开那神的荣耀降临这地，我们渴望你的同在，闪开那神的荣耀充满圣殿，我们敬拜你在荣耀之中，我们敬拜你在荣耀之中。尊贵的君王，全能大主宰，从亘古到永远，昔在和永在，快来的君王，何等荣耀！你的奇妙慈爱高及诸天，心事大道穹苍。哈利路亚，哈利路亚，超乎万民之上生命，赞美的声音不停息。哈利路亚，哈利路亚，你的教会在此站立，欢呼称颂直到永远，到永远。尊贵的君王，全能大主宰，从亘古到永远，昔在和永在，快来的君王，何等荣耀！你的奇妙慈爱高及诸天，心事大道穹苍。哈利路亚，哈利路亚，超乎万民之上生命，赞美的声音不停息。哈利路亚，哈利路亚，你的教会在此站立，欢呼称颂直到永远，到永远。
生命，赞美的声音不停息。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，你的教会再次站立，欢呼称颂，直到永远，到永远。耶稣，我主，我呼求你。
只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜。全心全意来爱你。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom，亲爱的弟兄姊妹， Kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini, kita beribadah kepada Tuhan. 这个礼拜天我们又能够在这里聚会。 Dan hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik. 今天我们要学习一个很有 Yang 吸 saya 引力 kasih 的， judul adalah Iman yang Menyelamatkan. 我们的题目就是拯救的信心。 Nah, salah satu perbedaan antara agama-agama dengan kekristenan di dalam keselamatan 那弟兄姊妹，在宗教，基督教跟其他的宗教的区别，就是在救赎里面。 Kalau agama-agama lain, mereka mengajarkan berbuat baik untuk selamat. 其他的宗教是教我们行善，然后我们得救。 Tetapi di dalam kekristenan, kita berbuat baik karena sudah selamat. 但是在基督教里面，我们是行善，是因为我们已经得救了。 Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. 我们得救不是因为我们的行善，但是当我们得救以后，我们一定要去行善。 Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? 为什么善事不能够叫我们得救呢？ Karena perbuatan baik itu baik, tetapi perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa manusia. 善事行善是是做好的事情，但是它不能够叫我们的罪删去。 Yang bisa menghapus dosa manusia bukan perbuatan baik, tetapi darah Kristus Tuhan kita. 要能够把罪给删掉，不是因为善事，而是因为主耶稣的宝血。 Itulah sebabnya ketika kita percaya kepada kematian Kristus yang menumpahkan darahnya di kayu salib, 所以，当我们相信主耶稣在十字架上把宝血流出来了，
Dengan demikian, maka kita diselamatkan. 所以我们就得救了。 Kita juga belajar bahwa agama tidak bisa menyelamatkan kita. 我们也学习了，宗教不能够拯救我们。 Ini ada satu kisah yang menarik. 那这里有一个很好的故事。 Ya, suatu hari John Wesley pernah bermimpi. 那珍威斯利有一天他做一个梦， Dia dibawa ke satu tempat yang sangat mengerikan oleh seorang malaikat. 当一个天使把他带到一个非常非常恐怖的地方， Dia bertanya kepada malaikat itu, Kat, ini tempat apa ya, Kat? 然后他就问天使这个是什么地方？ Oh, kata malaikat, ini neraka. 天使就告诉他这个是地狱。 Nah, dia bertanya, apakah di sini banyak orang Katolik? 他问这里天主教的人多不多？ Kata malaikat, di sini orang Katolik banyak. 哦，他说在这里的天主教很多， Nah, Katolik kan nggak bener, gua bilang Nah. juga. 所以我说嘛，天主教不对。 Apakah orang Lutheran di sini banyak? 然后他又问路德教的人有吗在这里？ Kata malaikat, di sini juga orang Lutheran banyak. 然后天使说哦，在这里路德教的人也是很多。 Ini juga sesat katanya. 所以他说哦，原来这个也是异端。 Bagaimana orang-orang Pentakosta karismatik? Apakah ada? 那如果五旬节的人或者是灵恩派的人有吗？ Oh, orang Pentakosta karismatik di sini banyak. 他说在这里也是有很多 Gue bilang juga kan nggak benar katanya. 啊，所以我说也是不对嘛，他们。 Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan orang Metodis? 那然后他又问，如果卫理公会的人呢？ Dia berpikir Metodis adalah agama aliran yang paling benar. 他认为这个卫理公会是一个最正派的了。 Kemudian malaikat menjawab, oh orang Metodis di sini paling banyak katanya. 哦，天使说你不知道，原来在这个地方，卫理公会的人最多了。 Wah, mendengar itu dia kaget setengah mati. 所以当他听了之后非常惊讶， Kemudian dia dibawa ke satu tempat lain yang begitu indah. 后来就把他带到另外一个地方，是非常美的地方。 Kemudian dia tanya, ini tempat apa ya? 然后他就问天使这个是什么地方？ Kata malaikat, oh ini surga katanya. 天使就告诉他这个就是天堂。 Kemudian dia tanya, orang Metodis di sini ada nggak? 然后他问，这个卫理公会的人在这里有吗？ Malaikat menjawab, oh orang Metodis di sini tidak ada. 他说卫理公会的人没有在这里。 Oh, hampir pingsan dia, saudara. 他差一点就要晕过去了。 Di sorga nggak ada, di neraka paling banyak. 在天堂没有，反而在地狱很多。 Di sini ada nggak orang Katolik? 然后有没有天主教徒？ Nggak ada katanya. 也没有。 Orang Lutheran ada nggak? 路德宗教的呢？ Nggak ada juga. 也没有。 Orang Pentakosta karismatik ada nggak? 灵恩派的或者是五旬节的有吗？ Kata malaikat, tidak ada. 天使也是说没有。 Lalu dia bertanya, lalu siapa yang ada di sini katanya? 然后他就问，在这个地方有谁？ Oh, malaikat berkata, orang yang ada di sini adalah mereka yang percaya kepada Yesus. 然后天使就告诉他，在这里的人就是那些信耶稣的人。 Nah, di sini kita belajar, saudara, bahwa agama tidak bisa menyelamatkan kita. 所以在这里我们能够学到，宗教是不能够救人， Termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan kita. 包括基督教也是不能够救我们。 Karena yang menyelamatkan kita bukan kita percaya kepada agama, 因为救我们的不是因为我们相信的这个宗教， tapi yang menyelamatkan kita adalah kita percaya kepada pribadi Yesus Kristus. 而是救我们的是因为我们相信这一位神就是耶稣基督。 Nah, di dalam kekristenan, Tuhan sudah menyediakan keselamatan di dalam Kristus. 那弟兄姊妹，在基督教里面，主耶稣已经预备了这个救恩。 Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata demikian. 在使徒行传第4章第12节那里说到， Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, 说在世界上没有其他的救恩， sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. 因为在这个天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Jadi manusia hanya percaya kepada Kristus 所以人只要相信耶稣基督， dan tidak perlu berbuat apapun juga untuk dapat diselamatkan. 也不需要做任何的事情，他就能够得救。 Dia hanya percaya atau beriman kepada Kristus. 他只需要相信，或者是有信心， Maka dia akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal. 所以他就能够得到这个永生的救恩。
Betapa sombongnya manusia yang ingin menyelamatkan diri dari murka Allah 弟兄 dengan 姊妹， usahanya sendiri, 人是有多么的骄傲，他要用自己的能力，所以要得到这个救恩。 tanpa menyadari ketidakberdayaannya. 他根本就没有想到他的无助。 Dan alangkah bodohnya manusia yang tidak mau percaya bahwa keselamatan itu sudah diselesaikan oleh Kristus. 然后人有多么的愚蠢，因为他不相信基督已经把这个救恩已经完成了。 Sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang kita bisa perbuat untuk bisa menyelamatkan kita. 所以我再一次说，我们不能够做任何的一件事情为了我们得救。 Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus. 唯一能够叫我们得救的，就是因为我们相信耶稣基督。 Nah, kalau ditanya Bapak Ibu, 那如果弟兄姊妹会问， ada berapa jalan keselamatan? 这个救恩的路有多少条？ Apakah ada 2 jalan keselamatan? 有没有2条？ Banyak orang berpikir bahwa di dalam perjanjian lama, orang diselamatkan melalui perbuatan atau ketaatan kepada hukum Taurat. 在旧约里面，很多人的认为，如果他们能够顺服或者是遵守这个律法，他们就能够得救。 Sementara di dalam perjanjian baru, orang diselamatkan karena iman. 但是在新约里面说，人得救是因为信。 Dengan demikian, ada 2 jalan keselamatan. 那所以这样子就有2条生命的路了。 Perjanjian lama melalui perbuatan atau ketaatan kepada hukum Taurat. 第一就是我们顺服，我们听神的话语，然后我们遵守这个律法。 Dan di perjanjian baru, kita bisa diselamatkan karena iman. 在新约里面，就是我们得救，就是因为信。 Nah, ini bukan konsep Alkitab, ini konsep yang salah. 那弟兄姊妹，这个不是圣经的想法，而是错误的。 Alkitab mengajarkan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru bahwa manusia diselamatkan hanya karena iman. 在新约或者是旧约里面，2个都是讲到我们得救是因为信， Jadi hanya ada 1 jalan keselamatan, 所以唯有一条是到永生的路， yaitu hanya karena iman baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. 所以只有借着信心，虽然在旧约或者是新约都是一样。 Nah, mari kita baca di kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. 弟兄姊妹，我们可以一起来读在罗马书， Dikatakan demikian, 罗马 Roma 3 ayat 28 sampai 30. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan, perhatikan baik-baik, baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. 3章28到30节，所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵守律法。难道神只做犹太人的神吗？也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。神却是一位，他就是因信称那受割礼的为义，又因信称那未受割礼的为义。 Dikatakan Allah membenarkan baik orang-orang yang bersunat perjanjian lama, orang Yahudi, maupun orang-orang yang tidak bersunat, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. 所以这里说的因着信受割礼的，就是旧约里面那些犹太人，然后没受割礼的、未受割礼的，就是那些外邦人。 Hanya ada satu Allah yang membenarkan melalui iman. 说神只有一位，就是因为信得称义。 Di perjanjian baru manusia dibenarkan oleh iman. 在新约里面说，人被称义是因为信。 Di perjanjian lama sebagai contoh Abraham pun dibenarkan karena iman. 在旧约里面，比如说亚伯拉罕，也是因为他信，所以他被称义。 Jadi bukan karena perbuatan, tetapi karena iman, baik orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang bersunat, maupun orang-orang di dalam perjanjian baru, orang-orang yang tidak bersunat, dibenarkan hanya karena iman. 所以就是因为信，
那些受割礼的，就是在旧约里面的人，和那些没有受割礼的，就是在新约里面的人，他们得都是因为信的缘故。 Nah, kita akan belajar iman yang menyelamatkan itu yang bagaimana. 那现在我们要学救赎的信心是怎么样子的。 Iman yang menyelamatkan itu iman yang percaya kepada pribadi Yesus. 能够拯救的信心，或者是得救的信心，就是因为相信这一位耶稣基督。 Nah, kalau kita hanya percaya kepada Yesus saja, itu Lupa. juga adalah kepercayaan atau iman yang bisa salah. 如果我们只是相信耶稣，也可能这个成为错误的信心。 Nah, iman yang salah itu adalah 错误的信心， kalau kita percaya bahwa Yesus itu hanya manusia. 如果我们只是相信耶稣就只有是人， Ya, dia sepenuhnya manusia dan bukan Allah. 他完全的是人，不是神。 Ya, kita percaya misalnya ada orang percaya bahwa Yesus itu dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria. 比如说，我们相信耶稣是从一个女人叫玛利亚的人生下来， Dilahirkan di Bethlehem dan besar di Nazaret. 在伯利恒出生，然后大了是在 Dia adalah orang Yahudi dan mati disalib oleh pemerintah Romawi pada usia 33 tahun setengah. 他是一个犹太人，他是在33岁的时候被钉在十字架上， Jadi ia sepenuhnya adalah manusia dan bukan Allah. 所以他完全的就是人，不是神。 Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus hanya manusia sepenuhnya dan dia bukan Allah, 那弟兄姊妹，如果我们只是相信耶稣是完全的人， Ma- 不是神的话， maka percaya Yesus yang demikian tidak akan menyelamatkan kita. 所以这样子的信心不能够救我们。 Ada juga orang yang percaya kepada Yesus sebagai guru moral yang paling agung. 或者是有的人相信，哦，耶稣基督是一个很好的、很厉害的教师或者是老师， Pengajaran-pengajaran begitu luar biasa. 他的教导非常的好， Khotbah di bukit menjadi satu pengajaran yang mendunia. 在山上的讲道成为世界上的教训。 Tidak ada ajaran moral yang melebihi ajaran Tuhan Yesus. 没有一个教导是比耶稣的教导是最好。 Tapi kalau kita hanya percaya Yesus sebagai guru moral, 但是如果我们只相信耶稣教的是好的， maka kepercayaan yang demikian tidak akan menyelamatkan kita. 那这样子的信心也不能够救我们。 Oh, ada juga yang berkata dia percaya Yesus seorang nabi. 哦，或者是有人相信，哦，耶稣是先知， Dia adalah nabi yang terbesar. 他是一个最大的先知。 Tapi kalau kita percaya Yesus hanya sebagai seorang nabi, Yes. maka kepercayaan seperti ini tidak bisa menyelamatkan kita. 但是如果我们只相信耶稣是一位先知，这样子的信心也不能够救赎我们。 Oh, ada juga yang percaya Yesus adalah seorang malaikat. 或者是有的人说，哦，耶稣是一位天使。 Nah, kalau kita percaya Yesus seorang malaikat, maka kepercayaan demikian pun tidak akan menyelamatkan kita. 如果我们相信耶稣是一位天使，这样子的信心也不能够救我们。 Nah, lebih tinggi lagi, bagaimana kalau seseorang percaya Yesus adalah Allah? 那如果我们再说高一层，人如果相信耶稣是神， Namun dia tidak pernah menjadi manusia. 但是他从来没有成人， Nah, kepercayaan ini pun tidak akan menyelamatkan seseorang. 这样子的信心也不能够救某个人。 Kepercayaan kepada Yesus bahwa Yesus adalah manusia, dia adalah guru moral yang paling agung, dia adalah seorang nabi, dia seorang malaikat, ataupun dia seorang Allah, 如果人相信耶稣是一位教师，是一位天使，或者是任何的称呼， ini bukan Yesus Alkitab. 这个不是属圣经的耶稣。 Alkitab mengajarkan Yesus adalah pribadi Allah yang datang menjadi manusia. 圣经里面的曾说，就是耶稣是神来到世界上成为人， Dan dia mati di kayu salib menebus dosa manusia. 他来到这个他被钉在十字架上救赎人的罪。 Jadi yang pertama-tama kita mesti percaya kepada pribadi Yesus. 所以第一，我们要相信耶稣的本人， Dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他是一位神成为人。 Ini disebutnya inkarnasi. 这个我们可以说它是一个incarnasi，
Matius menyebutnya di dalam pasal 1 ayat ke-25 dikatakan Immanuel. 在马太福音第1章第25节那里说到，这个是以马内利， Artinya Allah beserta kita. 这个意思就是神与人同在。 Yesus datang menjadi manusia, 神耶稣从来到世界成为 Dia 人， ada di tengah-tengah kita dan Dia menyertai kita. 他在我们的当中，他也与我们一起。 Sekali lagi, Immanuel artinya Allah menyertai kita. 再一次，以马内利就是神与我们同在， Jadi Yesus adalah Allah. 所以耶稣就是神。 Nah, tapi ada yang berkata demikian. 但是有的人这么说， Yesus tidak pernah berkata bahwa Dia adalah Allah. 耶稣从来没有说自己是神哦。 Ya. Kalau Yesus pernah berkata, "Akulah Allah dan sembahlah Aku," Lupa maka orang tersebut akan menjadi pengikut Kristus. 如果耶稣说我就是神，我就是主，如果跟着我的，成为救主得救的。 Nah, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada orang-orang yang mengatakan demikian. 如果我们看 YouTube 上面，可能有很多人是这么说的。 Tidak pernah tuh Yesus berkata demikian, "Akulah Allah dan sembahlah Aku." 但是圣经里没有记载耶稣说我就是神，你们要拜我。 Nah, saudara, ini satu logika yang salah. 那弟兄姊妹，这个是一个错误的概念。 Kalau hanya berdasarkan pengakuan atau kenyataan demikian, 如果我们只是按照这样子的一个意见，这样子的一个想法， maka seseorang akan menjadi Allah. 如果一个人成为神， Wah, itu bahaya besar. 所以这个是非常危险。 Seandainya saya berkata demikian, 如果我这么说， "Akulah Allah dan sembahlah Aku." 我就是神，你们要拜我。 Pertanyaannya, 现在问题出来了， ketika saya mengatakan demikian atau mengeluarkan satu statement seperti ini, 当我这么说的时候，或者是我说了一个现实这样子， apakah saya otomatis menjadi Allah? 会不会我就马上成为神了呢？ Jelas tidak, bukan? 当然不是的。 Pengakuan saja tidak bisa menyebabkan seseorang menjadi seperti apa yang dia akui. 所以一个人说什么，不等于说这个人就成为他所说的那个。 Di rumah sakit jiwa itu banyak orang yang berkata demikian. 在神经病院会有很多人这么说， Akulah Allah, sembahlah Aku. 我就是神，你们要拜我。 Saya percaya saudara tidak akan pernah mau mengakui orang yang seperti itu. 我相信弟兄姊妹没有一个人会承认这样子的事。 Kenapa? 为什么呢？ Hanya orang gila yang lakukan seperti 因 itu. 为唯有神经病人才这么做。 Kealahan Yesus bukan dibuktikan berdasarkan pengakuannya, 所以主耶稣的属神的方面，不是因为要证明什么， tetapi keilahian Yesus dibuktikan 但是主耶稣属神的这个形象， yang kita akan Cuma. pelajari ada banyak sebenarnya. Karena kita akan lihat 3 poin saja. 有很多的证明，但是现在我们只说3个证明了。 Yesus membuktikan keilahiannya. 主耶稣证明自己是神。 Yang pertama, 第一， yaitu kita lihat sifat-sifat Allah apakah ada pada Yesus atau tidak. 我们要看神的这个神的个性有没有在基督耶稣里。 Yang pertama, 第一， Allah tidak berdosa. 神不犯罪。 Bagaimana dengan Yesus? 主耶稣是怎么样呢？ Apakah Yesus tidak berdosa? 主耶稣有罪吗？ Satu-satunya pribadi yang tidak pernah berdosa adalah Allah sendiri. 唯有一个没有犯过罪的，就是神。 Nah, kita akan lihat bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia tidak berdosa. 我们要看一下主耶稣怎么样子证明自己是没 Kita 有罪的。 baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-46. 我们要看在约翰福音第8章46节， Dikatakan demikian, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? 你们中间有谁能指证我有罪呢？ Yesus memberikan tantangan ini kepada bukan sahabat-sahabatnya, 主耶稣把这个挑战不单只是给他的好友们， tapi Yesus memberikan tantangan ini kepada orang-orang yang membenci dan memusuhinya. 主耶稣把这个挑战给那些成为他的敌人， Buktikan bahwa aku berdosa. 叫他们来证明自己有罪。
Mereka tidak pernah bisa membuktikan satu dosa pun yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. 所以他们一个都不能够证明出来主耶稣有罪。 Mereka mencoba mencari kelemahan Tuhan Yesus. 他们想要找主耶稣的弱点， Mereka mencoba mencari kesalahan Tuhan Yesus. 他们想要找主耶稣的错误， Mereka tidak pernah mendapatinya 但是他们从来没有得到。 dan mereka melakukan fitnahan yang luar biasa. 但是他们却控告耶稣。 Sebagai contoh, Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus. 所以主耶稣在比拉多面前被审判的时候， Apa kejahatannya? 到底他犯了什么罪？ Ketika Pilatus mengadili Yesus, 当比拉多在审判的时候， dia berkata demikian, 他也是这么说： Aku tidak mendapati kesalahan apapun ada padanya. 我没有找到任何他所犯的。 Jadi kejahatan apa yang Tuhan Yesus lakukan? 所以主耶稣犯了什么罪呢？ Ya, kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tanda kutip. 主耶稣所犯的罪只有一点， Dia mengakui bahwa dia adalah Allah. 他承认自己是神， Dan ini satu penghujatan yang luar biasa 然后说这个是一个非常大的欺 bagi 骗。 orang Yahudi hanya ada satu Allah. 对犹太人，他们只有一位神， Mereka percaya monoteisme. 他们唯有相信一个神。 Kalau Yesus adalah Allah, 如果耶稣是神， berarti ada dua Allah. 所以就有两位神。 Kalau ada dua Allah, berarti itu namanya politeisme. 所以如果有两位神，这个变成多神论。 Nah, Yesus dituduh itu penghujatan kepada Allah. 所以他们就说主耶稣这个是一个非常大的欺骗。 Sepanjang sejarah dunia tidak pernah ada orang yang diadili 在世界上没有一个历史 hanya 说 karena pengakuannya dia adalah Allah. 认为自己是说自己是神而被审判， Ini adalah pengadilan yang terbesar. 所以这个是一个最大的审判。 Tapi Pilatus berkata apa? 但是比拉 Aku 多说， tidak mendapati kesalahan apapun juga. Lalu dia mencuci tangan. 所以比拉多说，我从来没有找到他所犯的罪，然后他就洗手了。 Sampai akhir hidupnya tidak ditemukan dosa-dosa Tuhan Yesus. 到最后都没有找到任何的罪证。 Ada kata-kata yang berkata demikian. 有的人是这么说， Di dalam manusia tidak ada kebenaran. 在人里面没有正， Di dalam 正确。 Kristus tidak ada dosa. 在基督里面就没有罪。 Yesus adalah manusia tanpa dosa karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. 耶稣没有罪，是因为他有神在他的里面。 Yang kedua, 第二， sifat Allah yaitu bukan hanya tidak berdosa, tapi dia juga mengampuni dosa. 不单单是耶稣没有罪，耶稣也是饶恕。 Bagaimana dengan Yesus? 那主耶稣怎么样？刚才是神，现在主耶稣怎么样呢？ Yesus juga mengampuni dosa orang. 主耶稣也是饶恕人的罪。 Ya, suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, 当有一天，当主耶稣正在教导的时候， ada seorang yang lumpuh digotong oleh keempat temannya. 有一个摊子被4个朋友抬过来， Mereka bongkar atap rumahnya, 他们把房顶给开了， kemudian orang lumpuh ini diturunkan dari atas, kemudian ada di hadapan Tuhan Yesus. 然后他们把这个摊子从上面拔下 Alkitab 去。 berkata demikian, 圣经里说， ketika Yesus melihat iman mereka, 当耶稣看见他们的信心， Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. 所以耶稣说：“你的罪得到赦免。” Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mendengar perkataan Yesus 所以法利赛人听了主耶稣所说的话， berkata demikian, siapakah orang ini 说这个人是什么人？ yang berani menghujat Allah? 他敢违反神， Karena hanya 冒犯神。 Allah sajalah yang berhak mengampuni dosa. 因为唯有神才有权柄饶恕人。 Nah, siapakah Yesus, saudara? 所以耶稣是谁呢？弟兄姊妹， Yesus berani mengampuni dosa 主耶稣敢去赦免罪， karena dia adalah Allah. 因为他就是神。 Dikatakan demikian, di muka bumi ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. 说在这个世界上，人子有权柄赦免人。 Kita tahu, saudara, hak untuk mengampuni dosa 我们知道，饶恕罪的权柄 tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. 没有给过任何的人。
para rasul yang begitu hebat, 包括最厉害的使徒， para nabi yang luar biasa melakukan mujizat-mujizat, 行了很多神迹的先知们， mereka tidak diberi hak untuk mengampuni dosa. 他们也是没有这个权柄去饶恕人的罪。 Paus pun tidak pernah diberi hak istimewa untuk mengampuni dosa. 包括保罗，从来没有一个特别的权柄叫他去饶恕人的罪。 Hak istimewa untuk mengampuni dosa itu adalah hak Allah sendiri. 饶恕罪的这个权利，唯有是神自己才有。 Kita lihat, kita pelajari baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada satupun tokoh-tokoh yang berani mengampuni dosa manusia. 所以，我们从旧约或者是在新约里面，我们看没有任何的一个伟人都有这个胆量去饶 Kenapa? 恕。 Karena mereka bukan Allah, mereka bukan Tuhan, mereka hanya manusia biasa. 他们不是神，他们不是主，所以他们只是普通的人，没有权利赦免罪。 Tapi Yesus bukan manusia biasa, 所以耶稣不是一个普通的人， Dia adalah Allah sendiri yang telah datang menjadi manusia. 他就是神本身自己来到这个世界 Dia 上。 adalah Allah, maka Dia berhak untuk mengampuni dosa. 他是因为是神，所以他有这个权利赦免罪。 Yang ketiga, 第三， sifat Allah apakah ada pada Yesus? 神的性格品格有没有在基督里？ Kalau kita lihat, hanya Allah saja yang boleh disembah. 如果我们看，唯有神是配得拜我们敬拜的。 Kalau seseorang itu disembah sebagai Allah, 如果有一个人，我们拜他成为神， padahal dia bukan Allah, itu namanya penyembahan berhala. 如果这个我们拜的不是神本身，我们这个就是偶像。 Kita lihat, suatu hari ketika Petrus datang ke rumah Cornelius, 我们看，在彼得有一天到Cornelius那里， kemudian Cornelius tersungkur di bawah kaki Petrus, 然后 Cornelius 就跪拜在主耶稣的面前， dan dia mulai menyembah Petrus. 然后开始拜彼得。 Petrus berkata demikian, 然后彼得这么说 bangunlah, 起来吧， aku ini hanya manusia saja. 我只是人，普通的人。 Petrus yang bisa melakukan mujizat luar biasa, 我们知道彼得会行神迹，做 dia 很多的 jalan 事 di atas air, 他能够在水上走路， kemudian bayangnya bisa menyembuhkan orang. 他的影子能够医治病人。 Tetapi ketika Cornelius tersungkur dan menyembah dia, 但是在哥那里跪拜他的时候， dia berkata, dia sadar dia bukan Allah. 他说他知道自己不是神， Dia tidak boleh disembah. 他不可以接受这个 Hanya 跪拜， Allah saja yang berhak menerima penyembahan. 唯有神才配得到跪拜。 Jadi Petrus menolak penyembahan demikian karena dia bukan Allah. 所以彼得拒绝他的敬拜，他的跪 Bagaimana 拜。 dengan Yesus? 那主耶稣怎么样呢？ Saudara bisa baca di beberapa ayat ini tentang kepala rumah ibadat. 弟兄姊妹可以在几段圣经里面看见这件事情。 Dia menyembah Yesus. 他在那里拜耶稣。 Orang kusta yang disembuhkan juga menyembah Yesus. 这个麻风病人得到医治的，也是在那里跪拜耶稣。 Orang yang buta sejak lahirnya pun dia menyembah Yesus. 从小一直是瞎眼的，也是跪拜耶稣。 Kita lihat Yesus tidak pernah menolak penyembahan. 我们看耶稣也从来没有拒绝他们的跪拜。 Kalau dia bukan Allah 如果他不是神的话， dan dia menerima penyembahan, 他接受他们的跪拜， berarti itu satu penghujatan kepada Allah. 这个就是对神的一个取笑。 Tetapi kenapa Yesus menerima penyembahan? 但是我们看为什么耶稣他接受呢？ Karena memang dia adalah Allah. 所以他本身就是神。 Kita baca perjanjian lama sama perjanjian baru. 当我们读旧约跟新约的时候， Baik para nabi yang luar biasa, 是伟大的先知， baik para malaikat, 或者是天使， baik para rasul. 或者是使徒们。 Ketika orang-orang datang menyembah mereka, 当他们有人去跪拜他们的时候， tidak ada satupun yang menerima penyembahan itu. 没有一个是敢去接受这样子的跪拜， Karena mereka sadar mereka bukan Allah. 因为他们晓得自己不是神。 Tapi Yesus menerima penyembahan 但是主也说他接受， karena dia tahu 因为他知道 dialah Allah. 他就是自己就是神。 Ya, saudara kalau baca di kitab Mazmur, 如果弟兄姊妹在诗篇 kitab Wahyu, 在启示录， semua orang pada suatu hari nanti
当有一天，所有的人将会 akan menyembah anak domba Allah. 他们会跪拜这位羔羊。 Jadi saudara, kalau kita lihat di American Idol 如果弟兄姊妹我们看 atau Australia Idol atau apapun juga saudara, American Idol 或者是澳大利亚 Idol， ketika orang menyanyi dengan suara yang begitu luar biasa bagus, 当他们唱歌唱得很美、很舒适的时候， ya melakukan atraksi yang luar biasa, 或者是做了很厉害的表演， ketika mereka mengaguminya, 当他们去荣耀的时候， mereka semua berdiri dan bertepuk tangan. 所有的人站起来鼓掌。 Tapi kalau Yesus datang suatu hari nanti, 弟兄姊妹，如果主耶稣有一天再来的时候， kita bukannya akan berdiri semua, 我们不单单是要站立起来宣 tetapi 布， kita akan tersungkur sujud menyembah kepada 而是我 Dia. 们所有的人，我们都会 Alkitab 跪下跪拜 berkata 他。 dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11, 在圣经里面，就是在腓立比书， setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 腓立比书第2章第10节，叫一切在天上的、地下的和地底下的，因耶稣的名无不去拜。 Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 那弟兄姊妹， kalau kita percaya Yesus adalah Allah yang telah datang menjadi manusia, 如果我们相信耶稣就是已经来了的神， maka iman kita adalah iman yang benar. 那我们的信心就是正确的信心。 Nah, iman yang seperti inilah yang akan menyelamatkan kita. 这样子的信心才能够救赎我们。 Ya, kita percaya kepada pribadi 弟 Yesus. 兄姊妹，我们相信耶稣 Dia 的， bukan hanya manusia, 他不是 dia 人， bukan guru moral, 他也不是一 dia 个 bukan 好 sebagai 的老师， seorang nabi atau seorang malaikat, 他也不是一个先知或者是使徒或者 atau 是天使， dia hanya Allah saja. 他唯一就是神。 Tapi Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. 弟兄姊妹，应该是耶稣是神成为人。 Nah, kalau kita percaya, 如果我们相信， maka kita akan diselamatkan. 我们就得救了。 Ya, Tuhan berkati saudara. 弟兄姊妹，神祝福你。 Hari ini, 今 Bapak Ibu, 天，亲爱的弟兄姊妹， maukah engkau percaya 你愿不愿意相信， Dia adalah Allah yang menjadi manusia 他是一位神成为人， dan Dia telah mati di kayu salib, 他在十字架上死了， menumpahkan darahnya 把他的宝血流出来， untuk mengampuni segala dosa kita 用来饶恕我们所有的 dan 罪， menyucikan kita dari segala kejahatan. 要洁净我们所有犯的错。 Kalau Bapak Ibu mau menerima keselamatan, 弟兄姊妹，如果你想要接受这个救恩， mau menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia 你要接受主耶稣成为人的， dan mati di kayu salib menanggung dosa Anda. 死在十字架上代替了你的罪。 Mari kita pejamkan mata 我们大家一起闭起眼睛， dan ikuti saya berdoa. 你可以跟着我的祷告。 Katakan Bapa di dalam sorga, 你说：“我们在天上的父， saya datang kepadamu Tuhan. 我来到你面前， Saya orang berdosa Tuhan. 我是一个罪人， Tapi saya percaya 但是我相信 Yesus adalah Allah yang telah datang menjadi manusia. 主耶稣是神，已经来到成为人， Mati di kayu salib, 死在十字架上， menumpahkan darahnya 把他的血流出来， untuk mengampuni segala dosa saya. 来赦免我所有的罪。 Dan sekarang Tuhan, 现在主 saya 啊， membuka hati 我 saya. 把我的心打开， Saya mau menerima Yesus 我要接受耶稣， sebagai Tuhan dan Juru Selamat 成 saya. 为我的主，成为我的救赎主。 Saya mau mengakui 我要承认 Engkau adalah Allahku, 你是我的主， Engkau adalah Juru Selamatku. 你是我的救赎主， Dan kepadamu aku percaya 我相信你， dan aku beroleh hidup yang kekal. 我得到永生的生命。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主耶稣。 Sekarang saya menjadi anak Allah. 现在我已经成为主 Saya 的 sudah 儿女， dilahirkan baru. 我已经重生 Saya 了， sudah masuk dalam kerajaan 我 Allah. 已经进到天国 Saya 里， sudah memperoleh hidup yang kekal. 我已经得到这个永生。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你主啊！ Mari Bapak Ibu, kita juga akan tinggalkan tempat ini, ibadah kita dengan kita mau terima berkat daripada Allah. 我们也要离开我们的聚会，我们接受从主来的， Tangan dan hati kita, 我们把我们的心、我们的手举起来， terimalah berkat daripada Allah Bapa, 从天父来的祝福， kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, 从主耶稣来的恩 dan 典， penyertaan dari Allah Roh Kudus 从圣灵来的 yang 同在， memampukan kita 令到我们能 untuk 够 membawa kemuliaan bagi nama Tuhan 把荣耀 dan 带给 menjadi 神， berkat bagi banyak 我 orang. 们成为众人的祝福。 Dalam nama Tuhan 我们 Yesus, 奉主耶稣的名， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们感恩， Amin. 阿门。